Detik indah merentasi jangkaan. 6 kamera. Foto mantap V17 Pro. Vivo. Kajian undang-undang berkaitan cubaan bunuh diri dan sumbangan industri catering dalam menyediakan peluang pekerjaan serta pembangunan ekonomi negara antara agenda yang mendapat perhatian dalam sesi Dewan Rakyat pagi tadi. Turut disentuh kemampuan industri pertahanan negara. Untuk perinciannya, kita berlintas langsung bersama wartawan Intan Ezrina Amir Hamzah di Parlimen. Teruskan, Ezrina. Terima kasih Yasir. Di Seri Pentas, Kerajaan menerusi Jabatan Peguam Negara masih di peringkat awal untuk mengkaji undang-undang berkaitan kesalahan persubahatan dan percubaan bunuh diri di Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Liew Vui Kiong berkata, fokus kajian tertumpu kepada Seksyen 305, 306 dan 309 Kanun Kesiksaan Akta 574 berkaitan dengan kesalahan bunuh diri. Seperti yang saya katakan tadi, selain daripada Seksyen 309 Kanun Kesiksaan, yang perlu dikaji ialah persubahat membunuh diri of child or insane person, iaitu di bawah Seksyen 305 yang menyatakan if any person dengan izin under 18 years of age, any insane person, any delirious person, any idiot or any person in the state of intoxication commits suicide. Whoever abets the commission of such suicide shall be punished with death or imprisonment for a term which may extend to 20 years and shall also be liable to fine. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yili yang ingin tahu sekiranya kerajaan dalam usaha meminda Akta 309 Kanun Kesiksaan untuk menangani isu peningkatan jumlah cubaan bunuh diri di seluruh Malaysia. Tambahnya, ketika ini rundingan sedang dilakukan dengan pemegang taruh antaranya membabitkan Kementerian Kesihatan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Kementerian Pendidikan. Kerajaan juga dalam proses membuat perbandingan undang-undang dan pelaksanaan melibatkan kesalahan yang sama dengan negara luar antaranya United Kingdom, Australia dan Pakistan. Bomba dan penyelamat Jabatan Kemajuan. Kerajaan berhasrat menjadikan bidang catering sebagai satu industri pilihan yang mampu menyumbang kepada lebih banyak peluang pekerjaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketika ini industri catering telah merekodkan hampir 100,000 peluang pekerjaan selain menyumbang kepada kenaikan keluaran dalam negara kasar KDNK saban tahun. Beliau menjawab persoalan yang diajukan Ahli Parlimen Merbuk Nur Azrina Surip mengenai signifikan pelancaran Pelan Tindakan Industri Catering 2020 baru-baru ini. Sumbangan industri catering kepada KDNK pada tahun 2010 ialah 3.6 bilion ringgit, berkembang pada tahun 2015 kepada 5.8 bilion ringgit dan dijangka terus berkembang pada tahun 2020 sehingga mencecah 9 bilion ringgit. Jelas beliau lagi hasil semakan bersama Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM setakat ini. Bilangan syarikat berdaftar bagi industri catering adalah sebanyak 151,706 buah syarikat. Mengulas mengenai kualiti perkhidmatan, isu halal serta kebersihan, Datuk Seri Saifuddin berkata pihaknya sentiasa menjalin kerjasama rapat dengan agensi-agensi terlibat seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi memastikan kepentingan pengguna sentiasa dilindungi. Ujarnya Pelan Tindakan Industri Catering 2020 bakal digerakkan dengan 3 teras utama iaitu membangunkan ekosistem perkhidmatan catering berasaskan kepentingan pengguna, menggerakkan industri catering agar lebih berdaya saing dan mapan serta menjadikan bidang catering sebagai satu kerjaya pilihan yang boleh dibanggakan. Kementerian Pertahanan tidak menafikan bahawa kemampuan industri persenjataan negara ketika ini adalah terhad. Menterinya Muhammad Sabu berkata secara amnya, kemampuan industri kini terhad kepada pemasangan dan penghasilan sebahagian daripada komponen senjata rifle yang dibekalkan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM, manakala rekaannya milik syarikat persenjataan antarabangsa. Yang tidak mencapai return of investment
dan kegagalan syarikat tempatan untuk meyakinkan negara luar untuk membeli senjata buatan Malaysia juga menjadi skop pasaran industri persenjataan negara kecil. Malaysia juga menjadi skop pasaran industri persenjataan negara menjadi kecil, sekaligus menyukarkan pihak syarikat untuk melakukan pelaburan bagi meningkatkan fasiliti dan kepakaran bagi penghasilan senjata. Menyedari hakikat itu, Kementerian Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan Stride, Universiti Peranan Awam dan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Projek yang sedang berjalan adalah pembangunan senjata mortar 120mm. Prototipe projek itu akan diberikan kepada pihak ATM dan agensi keselamatan terpilih untuk penilaian kualiti dan prestasi. Seterusnya, ia akan ditawarkan kepada syarikat pertahanan terpilih bagi tujuan penghasilan dan pemasaran. Baiklah, saya kira itu saja. Itu saja buat masa ini. Kembali kepada Yasir di Sri Pentas. Terima kasih Azrina dari Parlimen.